Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam Akademik Tarbawi untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, pengetahuan. Kita nak melengkapi antara satu sama lain bagi menambahkan kefahaman din Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi berkaitan tentang satu buku Ghulamud Da'wah, iaitu Imam dan Harakah, yang telah diterjemahkan karangan Ustaz Hisham Saqar ini daripada hadis Sahih Muslim berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud, Wasahir, Warahib, Wal Ghulam, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita akan sambung lagi dengan rangkap hadis yang berbunyi, Fa'ata ar-rahib fa'akhbarahu faqala lahu ar-rahib ay bunayya antal yawm afdal minni qad balagha min amrika ma ara. Maksudnya, lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Maka rahib berkata, "Wahai anakku, kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripadaku. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu telah sampai pada satu peringkat." Baik, pada minggu lepas kita melihat bagaimana Ghulam telah berjaya membunuh satu binatang yang sangat besar yang menghalang laluan orang ramai. Jadi dia menggunakan ilmu yang dia pelajari daripada rahib. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia berjaya membunuh binatang tersebut. Maka tersebarlah, viral lah, tularlah peristiwa yang berlaku pembunuhan binatang yang besar itu. Baik. Jadi apabila peristiwa itu berlaku, maka Ghulam pun menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Maka rahib kata, "Wahai anakku, ay bunayya, antal yawm afdal minni." Kamu pada hari ini lebih afdal daripadaku. Qad balagha min amrika ma ara. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu telah sampai pada satu peringkat. Jadi dia telah mencapai satu peringkat lah. Dalam dakwah ini, tuan-tuan, dia ada peringkat-peringkat, tingkatan-tingkatan dia. Jadi Ghulam ini telah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lah, sampai satu tahap untuk dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan sempurna lah, dengan bebas. Daripada hadis, rangkap hadis yang dibaca ini, tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat bagaimana Ghulam memberitahukan kepada rahib tadi, iaitu yang berbunyi, lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Jadi di sana menunjukkan apa yang telah kami sebutkan sebelum ini, iaitu bentuk hubungan di antara da'i dan mad'u dan kesyumulannya. Jadi di situ kita melihat kepada kesyumulan da'i, hubungan da'i dan mad'u, orang pendakwah dan orang yang didakwah.
Jadi Ghulam telah berjumpa rahib untuk memberitahunya apa yang berlaku dan apa yang diperkatakan oleh orang ramai. Apakah yang dapat kita gambarkan sekiranya Ghulam tidak menceritakan peristiwa tersebut secara terperinci kepada rahib? Jadi di sana pengarang dia mendatangkan beberapa persoalan. Kalaulah Ghulam ini dia tidak cerita peristiwa itu kepada rahib, kan? Ataupun tak cerita pun apa yang berlaku terhadap Ghulam tersebut. Jadi rahib dapat menyelami hakikat peristiwa yang berlaku dan dapat menggambarkan apa yang berlaku. Dengan itu dia meletakkan Ghulam pada marhalahnya yang baru. Jadi dengan apa peristiwa yang Ghulam tu cerita kepada rahib, maka rahib ini dapat menetapkan ataupun menilai tahap mana dah Ghulam ini. Jadi apakah akan bertindak demikian kalaulah bukan disebabkan Ghulam berkata benar dan berterus terang dengannya? Baik. Jadi kalau Ghulam tidak menceritakan tentang kebenaran apa yang berlaku, niscaya dia tidak menetapkan tentang tahap ataupun peringkat tersebut. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahawa kami tidak bermaksud keterlaluan dalam bentuk hubungan. Apa yang kami maksudkan ialah menjelaskan kepentingan ukhuwah yang mendalam, siqah, mengambil berat, berkata benar dan berterus terang di antara mutarabbi dan murid. Di antara murabbi dan muridnya. Jadi di sini yang pertama kita boleh lihat bahawa bagaimana hubungan Ghulam dengan rahib ini begitu akrab. Tak, bukan semata-mata hanya ikatan hubungan, tetapi di sana ikatan seorang murabbi dan mutarabbi, pendidik dan orang yang dididik. Jadi sehinggakan bagaimana semua peristiwa ataupun apa yang berlaku diceritakan kepada rahib. Jadi di sana kita nak ambil bahawa bagaimana sifat yang wujud pada rahib itu sehinggakan Ghulam ini bersedia untuk menceritakan apa saja yang berlaku. Kemudian yang kedua, maka rahib berkata, wahai anakku. Kan, dalam rangkap hadis tadi disebut, ai bunayya, wahai anakku. Jadi, yang kedua ini dia menceritakan, dipanggil anakku. Perkataan wahai anakku mempunyai pengertian kasih sayang dan hubungan hati yang mengikat di antara rahib dan muridnya. Jadi di situ menggambarkan bagaimana ikatan yang cukup akrab, cukup rapat rahib dengan Ghulam ini, sehingga kan rahib ni panggil kepada Ghulam tu wahai anakku. Kan? Jadi itulah dalam Al-Quran pun banyak panggil menyebut ya bunayya, ya abati, wahai ayahku. Jadi kalimah-kalimah ini dia antara penghubung ataupun merapatkan ikatan kemesraan dengan individu tersebut. Kalau seorang ayah dengan anak dia, dan kalau seorang pengajar dengan murid dia. Jadi di sana kalimah-kalimah yang diucapkan ini dia mengikat itu kemesraan. Jadi itulah kita nak kena wujudkan sama-sama lah dalam apa jua pun. Walaupun orang yang mungkin kita belum kenal lagi, dengan kalimah kita panggil panggilan nama yang baik-baik ini menggambarkan satu ikatan permulaan. Mungkin kalau kita orang yang pertama kita jumpa, terutamanya kepada kanak-kanak ataupun remaja ini, jadi kita panggil dengan panggilan yang mesra. Jadi mudah-mudahan hati dia ni terpaut dengan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesungguhnya kasih sayang kerana Allah dan merendah diri kepada mukmin adalah milik mereka yang merasa kebesaran kurniaan Allah kepada hamba-Nya selepas beriman kepadanya.
Jadi di sana pengarang ini mengatakan bahawa sesungguhnya kasih sayang kerana Allah dan merendah diri kepada mukminin adalah milik mereka yang merasa kebesaran kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Jadi kasih sayang ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kasih sesama mukmin, kita merendah diri, maka itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kita tidak sepatutnya lupa terhadap kewajipan berkasih sayang kerana Allah dan rukun ukhuwah dalam berhadapan dengan peristiwa yang berlaku, kerja yang dibuat dan tindakan yang diambil. Jadi antara rukun dakwah ini perlu kepada ukhuwah, dan rukun ukhuwah ini perlu kepada kasih sayang. Jadi kasih sayang ini penting dalam berukhuwah. Tak ada seorang kalau nak berkasih sayang ini, berukhuwah ini tidak timbul rasa kasih sayang, rasa benci, itu tidak dinamakan ukhuwah lah. Lepas iman ini asas, iman asas, maka selepas iman dia memerlukan kepada kasih sayang ukhuwah ini. Senjata utama untuk berhadapan pertempuran dengan syaitan, manusia dan jin. Para murabbi hendaklah menanam perasaan kasih sayang dan hubungan hati ini ke dalam hati saudara-saudaranya yang lain. Jadi kita nak kena sentiasa, murabbi nak kena sentiasa wujudkan rasa kasih sayang. Seorang ayah kepada anak, seorang ibu kepada anak, seorang guru kepada pelajar, seorang majikan kepada pekerja dia, seorang pemimpin kepada rakyat dia. Jadi nak kena wujudkan rasa kasih sayang dalam kehidupan mereka. Jadi hubungan ataupun rasa kasih sayang yang wujud ini maka memudahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, dan mereka mudah untuk menceritakan jika sekiranya mereka menghadapi masalah. Yang ketiga, kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripadaku. Rahib kata dekat Ghulam tadi, kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripadaku. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu telah sampai pada satu peringkat. Jadi kata-kata ini tidak dituturkan kecuali oleh mereka yang benar-benar ikhlas, faham dan mampu menilai sesuatu yang tepat. Biasanya seorang guru ataupun murabbi, dia tahu tahap pencapaian anak murid dia, mutarabbi dia. Kerana ini atas pengalaman mereka. Jadi kata-kata yang dikeluarkan ini adalah tidak lain tidak bukan benar-benar ikhlas, faham dan mampu menilai sesuatu dengan tempat. Apabila dia kata begitu, kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripadaku, sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu telah sampai pada satu peringkat. Dia tak akan keluar daripada seorang murabbi ataupun seorang guru ataupun seorang yang lebih tua ataupun pendidik lah, melainkan dengan dia keluarkan kata-kata ini dengan ikhlas, benar, dan mereka mampu untuk menilai sesuatu dengan tepat. Ini kerana sukakan kemasyhuran, gurur, tertipu dengan diri sendiri dan cintakan kepada pangkat kedudukan adalah di antara penyakit hati yang paling berbahaya yang sentiasa menyerang manusia. Kadang-kadang kita boleh tahu, kita boleh nilai seseorang tersebut, seorang mutarabbi lah, orang yang dididik ni ataupun pelajar-pelajar kita ni, sama ada kita nak puji ke tak puji, ataupun bentuk pujian tu macam mana kan? Seperti mana rahib memberitahu kepada Ghulam. Jadi kerana Ghulam mengetahui, rahib mengetahui siapa Ghulam ini, sehingga dah satu peringkat apabila dididik, dia pun bagi tahu. Maka tidak timbul rasa ujub, rasa takabur, rasa bangga diri, kerana mereka telah dididik, dan Ghulam ini dididik dengan sifat tawaduk, sifat rendah diri. Jadi kalau sekiranya
rahib ni menceritakan, kalau ghulam ini tidak bersedia, mungkin di sana ada penyakit-penyakit hati, penyakit kesombongan. Jadi sesungguhnya dakwah menyembunyikan perasaan cinta yang tersembunyi untuk bertamayus, berbeza dengan orang lain di dalam jiwa mereka yang memperjuangkannya. Memperjuangkan dakwah adalah salah satu daripada tamayus tersebut. Jadi kita perlu memperjuangkan dakwah ini. Suatu perbezaan di antara kita dengan masyarakat luar. Bahkan juga bertamayus dengan saudara-saudaranya yang lain dalam banyak keadaan. Hadis yang menceritakan tentang 3 orang. Jadi di sana kita melihat bagaimana tentang keikhlasan ini, nak jaga hati ini. Kadang-kadang kita kata, kamu ni lebih baik daripada aku, bagus lebih baik daripada aku ini. Kadang-kadang dia menimbulkan rasa riak, rasa kesombongan kepada orang yang mendengar tu. Anak murid tu lah. Kan? Jadi seperti mana hadis yang menceritakan bagaimana 3 orang buat benda baik. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, menganggapkan dia mati syahid, berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah kata tidak, kamu bohong. Kamu sebenarnya berjuang untuk mendapat kemasyhuran. Yang kedua, iaitu para pembaca Al-Quran. Jadi mereka membaca ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah kata tidak, kamu membaca ini untuk mendapat kemasyhuran, untuk mendapat kedudukan. Kemudian orang yang berharta, apabila dimurahkan rezeki, maka dia mendermakan, menginfakkan harta. Tetapi sebenarnya mereka tidak mendermakan kerana Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya ingin mendapat kemasyhuran. Semua ini yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang 3 ini hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Hasan Al-Banna telah mengambil pendekatan yang dibawa oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya dalam satu risalah, tidak ada balasan daripada kami untuk kamu kecuali ganjaran daripada Allah sekiranya kamu ikhlas kepadanya, dan syurga sekiranya dia mengetahui kamu layak mendiaminya. Jadi Al-Imam Hasan Al-Banna dia menyebut kepada para amilin ataupun pekerja-pekerja dia yang berada di dalam jamaah dia ni. Jadi Al-Imam Hasan Al-Banna sebut tidak ada balasan. Tidak ada balasan daripada kami untuk kamu kecuali ganjaran daripada Allah. Jadi Al-Imam Hasan Al-Banna dia menyebut tak ada balasan lain dah yang boleh nak bagi, wang ke, harta ke, pangkat ke. Tetapi yang boleh bagi adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat daripada apa yang kita buat ini ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu ikhlas kepadanya, dan syurga. Dan syurga. Ini juga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika mana melaksanakan bai'ah Aqabah kan. Jadi kita tidak ada apa-apa nak menjanjikan sesuatu melainkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb pernah berkata, hati-hati ini sewajibnya memiliki kekuatan. Jadi Sayyid Qutb dia menyebutkan di dalam bukunya dalam Muallim fit Tariq ini, dia kata hati-hati ini sewajibnya memiliki kekuatan. Hati orang yang dakwah ila Allah ini perlu memiliki kekuatan.
kemantapan dan tajarrud sehingga ke peringkat tidak mengingini sedikit pun apa yang ada di dunia ini. Jadi hati ini perlu mantap, tajarrud, tidak ada apa-apa, sehingga ke peringkat tidak mengingini kehidupan, sedikit pun kehidupan di dunia ini. Dalam waktu sama, dia membelanjakan semua benda dan sanggup menanggung sebarang kesusahan. Sanggup menerima ujian dan kesusahan. Dan hanya melihat kepada akhirat serta hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cakap ni mudah, nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila diuji, baru kita tahu tak tinggi rendahnya ujian tersebut. Tidak mengharapkan balasan yang segera di dunia, sekalipun balasan tersebut berupa kemenangan untuk dakwah dan Islam serta keagungan Muslim. Bahkan sekalipun balasan itu merupakan musnahnya golongan yang zalim. Jadi kalau sesuatu imbalan tu, Al-Imam Syekh Salban dia menyebut satu imbalan tu tidak mengharapkan balasan yang segera di dunia. Tidak mengharapkan balasan yang segera di dunia. Sekalipun balasan tersebut berupa kemenangan untuk dakwah, walaupun balasan tersebut dapat kemenangan dakwah dan Islam serta keagungan Muslim. Nampak begitu? Kalau kita lihat bagaimana kaum Quraisy ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah itu, dalam fatrah di Mekah, dalam fatrah Mekah itu. Jadi bagaimana kita melihat Rasulullah ditawarkan kedudukan, ditawarkan wanita, harta. Kalau ikutkan apabila Rasulullah menerima tawaran tersebut, Rasulullah mampu untuk melaksanakan dakwah. Mampu melaksanakan dakwah. Kenapa kita melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan dakwah ini? Habis harta. Kalau kita tengok isterinya Khadijah radhiyallahu anha, habis dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Khadijah beritahu kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya tulang belulang dia ini mampu untuk membantu dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah tulang belulang ini. Menunjukkan bahawa di sana perlu kepada kekuatan maddi. Tetapi kenapa Rasulullah tidak menerima tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy itu? Jadi sebab itu Imam Syekh Qutb dia menyebut tidak mengharapkan balasan yang segera di dunia, sekalipun balasan tersebut berupa kemenangan untuk dakwah dan Islam serta keagungan muslimin. Bahkan sekalipun balasan itu merupa musnahnya golongan yang zalim. Adapun tak kita terima tawaran tersebut, balasan tersebut boleh memusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kepada susunan. Oleh sebab itu Islam melarang daripada melantik mereka yang meminta secara terus terang untuk menjadi pemimpin atau mengharapkannya tanpa mengiklankannya, seperti yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaihi. Sesungguhnya kami tidak melantik untuk urusan ini kepimpinan mereka yang memintanya atau sentiasa mencari peluang untuk mendapatkannya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemungkinan apa yang dimaksudkan oleh rahib daripada kata-katanya kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripada ku, apa yang disebut oleh rahib tadi tu kepada ghulam, yang dimaksudkan tadi tu kamu pada hari ini adalah lebih afdal daripada ku ialah dari segi kemampuan tubuh badan, kerana ghulam berada di umur remaja, dan dari segi lebih mampu untuk menyampaikan dakwah, kerana perkara luar biasa yang dapat menarik perhatian orang ramai berlaku padanya, berlaku kepada pemuda. Jadi rahib ini dia memberitahu kepada ghulam, kamu lebih baik daripada aku ini. Mungkin di sana yang dimaksudkan oleh rahib ini
mungkin dengan ilmu yang dia ada, dah sekian lama dia mempelajar dengan rahib, kemudian kemampuan, tenaga dia. Ghulam ini masih muda lagi, masih remaja lagi, mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Dengan ini kita mengatakan bahawa orang yang dididik kadang-kadang mampu melakukan kerja-kerja dakwah yang tidak mampu dilakukan oleh pendidiknya, iaitu murabbi. Jadi kadang-kadang kita nak kena ingat bahawa orang yang dididik ini, mutarabbi ini, kadang-kadang mampu melakukan kerja-kerja dakwah yang tidak mampu dilakukan oleh pendidiknya, iaitu murabbi. Jadi kita nak melihat begitulah. Seorang murabbi, dia sampaikan ilmu, sampaikan pengalaman, sampaikan apa saja yang ada kepada mutarabbi tentang kefahaman Islam ini. Kalau kita tengok, saya dengar lah, kalau kita kata Tok Guru silat ini, dia mengajar silat kepada anak-anak didik dia ni, dia tidak habis ajar silat. Mungkin tinggal 1, 2, 3 buah. Takut-takut anak murid dia lebih daripada Tok Guru. Tapi dalam dakwah, dalam menyampaikan kefahaman Islam ini, dia tidak tinggal 1 pun. Jadi Nabi SAW sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu kepada para sahabat, tidak tinggal 1 pun. Jadi di sana memang tidak dapat, tidak mungkin maksudnya bukan mungkin, maksudnya akan berlaku. Itu yang kita mahu pun kepada anak murid kita. Kalau kita seorang guru mendidik dan mengajar kepada anak murid kita, dan anak murid kita menjadi hebat, lebih hebat daripada kita, itu yang kita nak, itu yang kita mahu. Mudah-mudahan balasan dan ganjaran ini kita peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu sedikit tentang penerangan apa yang dibacakan oleh rangkap hadis tadi berkaitan tentang kisah ghulam ini. Mudah-mudahan kita akan melihat pada minggu hadapan berkaitan tentang rangkap hadis yang dibacakan sebentar tadi, iaitu tentang pengajaran di sudut dakwah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan melihat pada minggu hadapan. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita dapat lagi berjumpa pada minggu hadapan, pada hari dan masa yang sama, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.